Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana malam ini, saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Margaret Gambang. Dan berikut paparan utama malam ini. Penubuhan pasukan khas kaji semula kes kematian Adib dicadang polis ekoran percanggahan maklumat. Dibenar kembali ke asrama mulai Rabu ini, semua pelajar terlibat perlu dipastikan sihat dan tidak bergejala. Polis mengemukakan cadangan bagi menubuhkan satu pasukan khas untuk mengkaji semula kes kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib tahun lalu. Menjelaskan perkara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, tindakan susulan dibuat kerana terdapat percanggahan maklumat dalam laporan inkuest dan forensik. Justru pihak polis memerlukan pengumpulan maklumat lengkap dan komprehensif. Menurut Tan Sri Abdul Hamid, cadangan itu akan dihantar secepat mungkin untuk pertimbangan pihak peguam negara. Siasatan masih dijalani oleh PDRM dan kertas siasatan akan dirujukkan semula kepada Jabatan Peguam Negara untuk arahan lanjut. So itu kedudukan terakhirnya. Ya, saya tidak ingin nak melengah-lengahkan, tetapi pihak saya telah at the moment exhausted all means and ways and means untuk nak mencari seorang saksi yang dapat benar-benar meyakinkan kami, mengatakan bahawa dia nampak bahawa arwah Adib ni telah ditarik dan dipukul oleh orang ramai. Seorang pun tak ada. Beliau menyatakannya dalam satu sidang media khas di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Selain inkuest yang dijalankan tahun lalu, polis juga telah mengambil keterangan daripada 52 saksi baharu termasuk 2 anggota bomba yang paling hampir dengan arwah ketika insiden berlaku. Baik, dalam perkembangan lain, bekas pengarah dan ketua pegawai eksekutif SRC International Nik Faisal Arif Kamil, Nik Othman Arif Kamil yang diburu bagi membantu siasatan penyelewengan dana SRC International berjumlah 42 juta ringgit kini dipercayai berada di Hong Kong. Menurut Tan Sri Abdul Hamid Badur, pihaknya telah meminta bantuan polis Hong Kong untuk mengesan suspek. Kita telah pun membuat permintaan pelbagai cara lah. Ada secara verbal, ada kita menelefon kontak kita kat sana, ya. Dan you must remember that he is on red notice. Red notice tu menjadi tanggungjawab kepada polis tersebut. Dan tambahan pula kita ada memberikan mereka butiran-butiran tertentu. Ni dia tolong cek. Jawapan dia pada mulanya negatif. Tapi ada yang baru. Kita katakan ini maklumat terbaru, mengatakan anak isteri dia ada kat sana. Polis juga masih meneruskan pencarian ahli perniagaan kontroversi Low Tek Jo atau lebih dikenali sebagai Jolo. Saudara, kehadiran seorang lagi saksi di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman melengkapkan kesemua 7 kaki tangan Al Jazeera dalam memberi keterangan berhubung isu penyiaran dokumentari yang didakwa memburukkan imej negara. Kesemua mereka yang tiba sekitar 8 pagi tadi terdiri daripada penerbit, penyunting, wartawan dan jurukamera serta mereka yang menerbitkan dokumentari itu. Saksi ke-7 pula hadir petang tadi. Kita hanya memanggil sebagai saksi, ya, dan mereka akan menjawab beberapa soalan. Apabila soalan-soalan tersebut telah dijawab, ya, kita lengkapkan kertas siasatan, kita angkat balik kepada Jabatan Peguam Negara untuk arahan ataupun ulasan daripada itu. Kalau didapati ada bukti-bukti yang menunjukkan arah itu, Jabatan Peguam Negara lah yang akan memutuskan sama ada nak meneruskan pendakwaan ataupun tidak.
Kes disiasat di bawah Akta Khas-Ketuan 1948, Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menyalahgunakan rangkaian perkhidmatan secara tidak wajar. Baik, kita ke perkembangan keputusan perbicaraan kes bunuh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Kevin Anthony Morais. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap 6 tertuduh selepas mendapati kesemua mereka bersalah atas tuduhan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Hakim Datuk Azman Abdullah dalam penghakimannya berkata pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes mereka tanpa keraguan musabah. Keputusan itu bermakna kesemua tertuduh iaitu bekas Doktor Tentera R. Kunasigaran bersama R. Dinishwaran, A.K. Tinej Kumar, M. Vishwanath, S. Nimalan dan S. Ravi Chandaran akan dijatuhkan hukuman mati mandatori. Mereka disabitkan kesalahan membunuh Datuk Kevin Morais pada 4 September 2015 di antara Jalan Duta Mas Raya, Sentul dan Jalan USJ Subang Jaya. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Saiful Idris Zainuddin dan Wan Syaharudin Wan Ladin, sementara Kunasigaran diwakili Peguam Datuk N. Sivanandan, manakala Peguam Shilan Arjunan mewakili 5 lagi tertuduh. Sementara itu, selepas prosiding, adik mangsa Richard Morais berkata keluarga gembira dengan keputusan ini selepas menanti selama hampir 5 tahun sebelum keadilan ditegakkan. Team of PDRM Bukit Aman for catching the culprits in such a short time. Hanya pelajar yang sihat dibenarkan kembali ke asrama untuk memulakan sesi persekolahan yang dibuka secara berperingkat bermula 15 Julai ini. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jika terdapat murid bergejala, pihak pentadbiran perlu mendapatkan nasihat pejabat kesihatan daerah dan memaklumkan ibu bapa atau penjaga untuk membawa mereka pulang. Murid yang sihat saja dibenarkan kembali ke asrama. Saringan kesihatan dilakukan sewaktu pendaftaran masuk ke asrama. Katil murid dijarakkan 1 meter. Tanda penjarakan sosial 1 meter disediakan untuk murid-murid beratur bagi semua bilik khas yang bersesuaian seperti tandas, bilik mandi, bilik cuci, bilik gosok dan pantry. Jadual penggiliran waktu makan disediakan di Dewan Makan sekiranya perlu dan alat pengimbas suhu badan perlu disediakan di asrama. Ia antara garis panduan pengurusan asrama sekolah yang dipersetujui mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan PKP. Sebagai langkah keselamatan, Kementerian Kesihatan juga akan menjalankan ujian saringan COVID-19 secara rawak di asrama-asrama. Garis panduan itu juga terpakai di Maktab Rendah Sains Mara. Bagi pengurusan Dewan Makan Asrama, hanya sajian makanan secara bufet, berhidang secara individu atau berbungkus dibenarkan. Hanya pelajar tingkatan 4 dibenarkan pulang ke asrama bermula Rabu minggu depan, manakala pelajar lain dibenarkan pulang bermula 3 Ogos. Bagi asrama di sekolah-sekolah rendah, khususnya di kawasan pedalaman, pelajar tahun 5 dan 6 juga dibenarkan pulang ke asrama pada 15 Julai ini. Ia juga mulai Rabu ini 15 Julai, Pusat Hiburan Keluarga dibenar beroperasi semula. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, keputusan itu selepas mengambil kira lebih 3,000 tenaga kerja yang terlibat serta sumbangan RM500 juta kepada pendapatan negara. Kelulusan ini melibatkan arked permainan ataupun taman funfair indoor seperti saya kata tadi, hiburan pendidikan, edutainment, gym permainan kanak-kanak, hiburan permainan berasaskan peralatan, mesin dan hiburan teknologi dan pusat karaoke keluarga. Begitu juga dengan karaoke di majlis-majlis kahwin. Kita benarkan. Majlis kahwin tak berapa meriah, rewang kerana tidak ada
karaoke dan sebagainya, kita benarkan. Antara prosedur operasi standard SOP AM yang telah ditetapkan termasuk memuat turun aplikasi MySejahtera bagi proses pendaftaran, saringan suhu badan, menghadkan jumlah pengunjung berdasarkan saiz premis dan penjarakan sosial, penjualan tiket dalam talian serta pembersihan dan disinfeksi secara berkala. Bagaimanapun operasi pub dan disko masih tidak dibenarkan. Sementara itu, 76 individu telah ditahan semalam atas kesalahan ingkar PKPP. Daripada jumlah itu, 13 individu direman manakala 63 individu dikenakan kompaun. Pemantauan semalam melibatkan 4,052 anggota pasukan pematuhan SOP PKPP di pasar raya, restoran, kilang, pasar awam, pasar tani, tempat ibadat dan tempat riadah. Semalam, polis berjaya menahan 10 warga asing di sekatan Jalan Raya Operasi Benteng atas kesalahan di bawah Akta Imigresen. 205 rakyat Malaysia selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dari India dan Arab Saudi. Kepulangan mereka dimudah cara Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Chennai serta Kedutaan Malaysia di Riyadh dengan kos pembiayaan ditanggung sendiri penumpang. Menerusi kenyataan media, Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar berkata, selaras peraturan yang ditetapkan Kerajaan Malaysia, semua rakyat Malaysia berkenaan diwajibkan menjalani proses saringan kesihatan setibanya di KLIA. Mereka juga perlu menjalani proses kuarantin selama 14 hari di kediaman masing-masing. Menurut Datuk Kamarudin yang juga pengerusi pasukan petugas COVID-19, daripada 205 individu, 102 pulang dari India, manakala 103 lagi dari Arab Saudi. Perwakilan-perwakilan diplomatik di kedua-dua negara berkenaan akan meneruskan pemantauan situasi semasa serta bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dalam usaha memberi bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia. Kes positif COVID-19 di negara ini kembali mencatat angka 2 digit dengan pertambahan 13 kes baru. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes positif di negara ini sebanyak 8,696 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada 13 kes baru itu, 8 merupakan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Ia membabitkan 6 warga negara dan 2 pemastautin tetap. Daripada 5 kes penularan di dalam negara, 3 kes adalah di kalangan warga negara dan 2 kes adalah di kalangan bukan warga negara. Perincian kes jangkitan dalam negara di kalangan warga negara Malaysia adalah 3 adalah seperti berikut. Yang di negeri Sarawak, 2 kes severe acute respiratory infection ataupun SARI telah dimasukkan di Hospital Umum Sarawak dan di Kuala Lumpur 1 kes saringan sebelum masuk kerja. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham bagi kes jangkitan tempatan dalam kalangan bukan warga negara, ia melibatkan 2 kes saringan di depo tahanan imigresen di TI Bukit Jalil. Tambah beliau, sehingga kini 2 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Dalam pada itu, 12 kes telah pulih dan dibenarkan discharge menjadikan jumlah keseluruhannya 8,511 kes atau 97.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Tiada kematian direkodkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian akibat COVID-19 kekal 121 kes. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah MAEPS PKRC di Serdang akan ditamatkan operasinya secara rasmi pada 15 Julai ini. Menurut Datuk Dr. Nur Hisham, pesakit terakhir yang menerima rawatan di pusat kuarantin itu sudah dibenarkan discharge hari ini sambil disaksikan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Sehingga 10 Julai 2020, pusat ini telah berjaya merawat seramai 1,362 orang pesakit, di mana majoriti adalah bukan warga negara iaitu 86% dan 14% adalah warga negara Malaysia.
Datuk Dr. Nur Hisham mengucapkan terima kasih kepada semua barisan hadapan dan agensi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan operasi pusat berkenaan. PKRC adalah ilham Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai salah satu langkah proaktif kerajaan dalam mendepani pandemik COVID-19. Ia merupakan kolaboratif pelbagai agensi yang diterajui Kementerian Kesihatan KKM. Penyambungan perkhidmatan 4G di Sarawak terus dilipat ganda. Paparan lanjut seketika nanti. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Saudara yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat melawat mural gergasi memaparkan potret pemimpin negara. Ia termasuk potret Seri Paduka Baginda yang diabadikan pada dinding bangunan di Taman Cahaya Alam Shah Alam Selangor. Turut berangkat Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria dan anak-anda Baginda Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iman Afzan, Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah dan Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah. Al-Sultan Abdullah berkenan meluangkan masa beramah mesra dan berinteraksi bersama 3 pelukis muda, Muhammad Suhaini Ali, Muhammad Firdaus Nordin dan Abdul Hadi Ramli sambil mengurniakan surat penghargaan, cendera kenangan serta sumbangan peribadi. Keberangkatan Baginda hari ini adalah atas inisiatif Seri Paduka Baginda sendiri dan mencerminkan keprihatinan Seri Paduka Baginda serta menghargai usaha murni golongan belia negara. Al-Sultan Abdullah menzahirkan harapan agar usaha-usaha ketiga-tiga pelukis tersebut menjadi contoh, sumber inspirasi dan tauladan kepada golongan belia negara untuk lebih menghargai pemimpin dan negara serta menggunakan masa yang ada dengan sebaik-baiknya. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini menerima kunjungan hormat daripada 4 duta besar dan seorang pesuruhjaya tinggi yang baru dilantik. Perjumpaan selama 45 minit itu berlangsung di pejabatnya di Putrajaya. Keempat-empat duta terbabit ialah Duta Besar ke Rusia Datuk Bala Chandran Tharman, Duta Besar ke Chile Abu Bakar Mamat, Duta Besar ke Turki Sazali Mustafa Kamal serta Duta Besar ke Qatar Zamshari Shaharan. Manakala seorang lagi ialah Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Bangladesh Haznah Mat Hashim. Selain menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil negara, Tan Sri Muhyiddin menegaskan mereka juga boleh memainkan peranan dalam membantu kerajaan memulihkan semula ekonomi negara pasca COVID-19. Pada masa sama, beliau menekankan kepentingan meningkatkan hubungan pelaburan dan perdagangan dua hala negara yang kian mencabar. Tumpuan perlu diberi kepada aspek nilai tambah dalam bidang tertentu termasuk pelancongan, sains, pendidikan dan teknologi maklumat. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dalam usaha melipat gandakan kerja-kerja penyambungan perkhidmatan 4G di Sarawak. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, perbincangan terperinci bagi mencari mekanisme terbaik telah diadakan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
Pertama, kita melihat bagaimana kita boleh melipat gandakan kerja-kerja MCMC di Sarawak, khususnya dalam konektiviti 4G, sebab sekarang kita punya penetration ialah lebih kurang 71% dan bagaimana kita nak capai kalau boleh, kalaupun tidak 100%, pokoknya 90 lebih peratus. Beliau mengadakan pertemuan ringkas bersama SKMM dan Lembaga Multimedia Sarawak SMA di Pejabat SKMM Kuching. Terdahulu, Datuk Saifuddin merasmikan bangunan pejabat baharu SKMM di ICOM Square, Jalan Pending. Beliau diiringi Ketua Setiausaha KKMM, Datuk Suryani Ahmad, Pengerusi SKMM, Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik dan Pengarah SKMM Sarawak, Adiman Ajem. Dalam pada itu, Datuk Saifuddin turut menjelaskan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak dalam bidang seni budaya akan terus diperhebat. Beliau berkata perbincangan antara KKMM dan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak telah diadakan dengan Menteri Bertanggungjawab Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Kebetulan kita telah menubuhkan pasukan petugas ekonomi kreatif di peringkat persekutuan, di mana saya dan Datuk Haji Nancy mengerusikannya bersama, kerana kerja-kerja seni budaya itu melibatkan lebih dari satu agensi, dan KKMM dan Motek kebetulannya dua agensi peneraju. Jadi saya telah berbincang bagaimana nanti kita akan tentunya bersama-sama dengan Sarawak juga dalam program-program pembangunan, promosi dan sebagainya. Kerjasama ini sangat bertepatan kerana kerja-kerja seni budaya melibatkan banyak agensi dengan KKMM dan Motek menjadi agensi peneraju.